Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan umur kita untuk menjalani ibadah Ramadan. Satu festival ibadah, satu waktu, satu tempoh yang terhad, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik kitab kepada sebaik-baik Rasul. Dia pilih untuk diturunkan dalam sebaik-baik bulan, iaitulah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Malah Allah pilih dalam Ramadan malam yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maka Ramadan adalah satu tempoh waktu yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Kerana itu apabila datangnya Ramadan, Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang Allah tidak berikan di luar Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datang Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Itu semua kita dah dengar biasa banyak dah. Cuma muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara tentang macam mana kita memposisi diri kita pada apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan dan anugerahkan. Ramadan nikmat yang besar, semua orang tahu. Tapi manusia apabila berhadapan dengan nikmat Allah, ada tiga jenis golongan. Tiga jenis golongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir ayat 83. Surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala sebut, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kata Allah, kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang terpilih dari kalangan hamba-hamba kami. Ini Allah turunkan kitab dia kepada Rasul-Rasulnya. Faminhum zalimun li nafsi. Lalu Rasul sampaikan kitab ni kepada umat dia. Maka dari kalangan umat ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada di kalangan mereka yang bersederhana. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada di kalangan mereka yang berlumba-lumba mencari kebaikan. Maka tiga golongan. Yang pertama, zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, bersederhana. Dan yang ketiga, berlumba-lumba kepada kebaikan. Siapa mereka ini? Orang yang pertama, orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, ialah apabila datangnya anugerah Allah, dia berpaling dari anugerah tersebut. Quran turun, dia tak pakai. Ramadan turun, dia tak ada kaitan dengannya. Dia tak beriman kepada Allah. Bila Ramadan turun, dia tak puasa.
Bila Ramadan turun, Lailatul Qadar, kalau tak Lailatul Qadar, dia kata apa aku kisah. Dia lebih suka kiraan tahun binatang-binatang lebih daripada tahun-tahun Hijri ataupun lebih daripada kalender-kalender yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia suka tahun kuda, kalender arnab, kalender tikus, kalender berapa. Pasal apa? Itu di sisi mereka ada kedudukan. Tapi Ramadan di sisi mereka tak ada. Maka orang ni orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dia tak tengok Ramadan sebagai festival, tapi dia tengok Christmas festival dia. Dia tengok Deepavali Christmas festival dia. Dia tengok Hari Gawai festival dia. Kita ni banyak sangat festival. Tapi orang beriman dia tak pandang dah festival lain. Orang beriman dia pandang festival-festival yang ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak jadi orang pertama apa dia? Zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah rugi dah? Allah tak rugi sikit pun. Kalau seandainya seluruh makhluk ni tidak beriman kepada Allah, tidak kurang kekuasaan dan ketuhanannya Allah Azza wa Jalla. Yang rugi siapa? Makhluk tu sendiri. Golongan yang kedua, muqtasidun. Muqtasidun adalah orang yang bersederhana. Bersederhana ni adalah orang yang mana dia berpada dengan yang wajib tapi tidak buat benda yang sunat. Dalam beramal dia ambil hak wajib je. Hak sunat-sunat ni tak payah muka buat. Kalau tak buat pun tak dosa kata dia. Dah sunat. Orang kata sunat ni apa? Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Tapi pada kita tak buat rugi. Tapi ada golongan ni, alhamdulillah, apa status dia? Status dia insya-Allah dia akan masuk syurga. Insya-Allah. Pasal apa? Pasal dia telah menunaikan kewajipan yang difardukan. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nama dia Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang utusanmu kepadaku mendakwa kamu adalah utusan Allah. Telah datang orang bagi tahu aku bahawa kamu mengaku kamu adalah utusan Allah. Nabi kata ya. Lalu dia bertanya, aku bertanya kepadamu, siapakah yang mencipta langit? Nabi kata Allah. Siapakah yang mencipta bumi? Nabi kata Allah. Siapa yang mencipta gunung? Nabi kata Allah. Lalu dia bersumpah, demi Allah yang menciptakan langit, bumi dan gunung, aku nak tanyamu sekali lagi, apakah benar Allah utuskan kamu? Nabi kata benar. Dan orang bagi tahu aku kamu perintahkan kefarduan 5 kali sehari. Apakah Allah perintahkan kamu? Nabi kata benar. Aku dengar Allah memerintahkan supaya puasa sebulan Ramadan dalam setahun. Apakah benar? Nabi kata benar. Allah suruh bayar zakat. Apakah benar? Nabi kata benar. Allah suruh buat haji kalau mampu. Apakah benar? Nabi kata benar. Lalu di hujung hadis itu dia kata, demi Allah aku akan buat apa yang diperintahkan, tidak tambah dan tidak kurang. Kata sahabat ni, tidak tambah dan tidak kurang. Maknanya dia akan buat seperti mana yang Nabi SAW ajar, tak lebih daripada tu. Lepas tu sahabat ni pergi. Nabi SAW selepas daripada sahabat ni pergi, Nabi kata, aflaha in sadaq. Kalau dia benar ucapannya, makna betul dia buat seperti mana yang dia sebut, dia akan berjaya. Pasal apa? Sebab dia telah melaksanakan kefarduan, insya-Allah. Tapi ada satu lagi kumpulan yang istimewa, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni, wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Dia bukan sekadar buat yang fardu, malah dia tambah dengan benda-benda sunat yang banyak.
Dia berlumba-lumba, tak boleh jumpa pintu kebaikan, sehingga dia akan berusaha menempatkan dirinya pada kebaikan tersebut. So 3 kumpulan ni, apa relate dia dengan Ramadan? Jadilah orang dalam Ramadan, di saat turunnya anugerah Allah yang begitu besar, kita berlumba-lumba kepada kebaikan yang ada dalam Ramadan. Dan jangan kita jadi orang yang ketinggalan dalam bab ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam mencari kebaikan Ramadan, kita kena tahu fiqahnya ibadah. Kita kena tahu, bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah dalam festival yang begitu agung ni, maka kita kena jadi orang yang tahu, faqih, faham apa benda yang kita nak buat. Kita cari dalam waktu yang terbatas pahala yang berganda. Faham tak? Cari dalam waktu yang terbatas perkara-perkara yang pahala dia, bahasa mudah apa sebut, marvelous. Dahsyat dia punya pahala dia berganda. Macam mana nak cari? Kita kena kembali kepada kaedah dalam agama. Sebab kita beribadah kepada Allah, kita kena ikut kehendak Allah. Jangan kita beribadah kepada Allah mengikut kehendak kita. Allah ni dia ada 2 kehendak. Okey? Allah ni dia ada 2 kehendak. Kehendak yang pertama, kehendak kita lagi kita ngaji tauhid, kita ngaji akidah, kita akan ngaji 2 kehendak Allah. Satu kehendak dipanggil iradah kauniyah. Iradah kauniyah maksud dia kehendak Allah dari sudut kejadian. Lalu kalau kita mikir, kenapa ada orang baik, ada orang jahat? Kenapa Allah Ta'ala cipta adanya orang jahat? Kita kata Allah berkehendak macam tu. Kenapa ada orang kafir? Tak bolehkah Allah jadikan semua manusia beriman? Jawapannya, Allah yang berkehendak macam tu. Tidak akan berlaku di dunia ni sesuatu pun melainkan berlakunya dia dengan kehendak Allah. Sehingga tidak gugur satu daun dari pepohon yang ada di atas permukaan bumi, melainkan jatuhnya itu dengan kehendak Allah. Itu akidah kita. Jadi Allah ni ada satu kehendak, nama dia kehendak kauniyah. Iradah kauniyah itu dari sudut kejadian. Allah tahu dah manusia ni akan buat kerosakan. Sebelum daripada Allah cipta manusia, Allah dah bagi tahu malaikat, dan malaikat dah hagiu pun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Waktu Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat nak buat makhluk sebagai khalifah di bumi, malaikat tanya, lalu ya Allah, kenapa nak buat satu makhluk yang melakukan kerosakan padanya? Kenapa nak buat makhluk yang menumpahkan darah padanya? Sedang kami ni malaikat kan dah ada. Malaikat ni nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa menyucikan kamu. Kenapa Allah nak ciptakan makhluk namanya manusia ni? Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku tahu wahai makhluk malaikat apa yang kamu tak tahu. Allah ada kehendak dia yang kita pun tak tahu. Kenapa Allah Ta'ala cipta ada manusia jahat, ada manusia baik, ada orang kafir, ada orang beriman? Kenapa manusia diciptakan ada fakir, ada kaya? Kenapa kita dilahirkan di Malaysia, ada orang lahir dia di Afrika? Itu kehendak kauniyahnya Allah. Jodoh dia siapa, anak dia ada berapa, rezeki dia banyak mana, itu kehendak Allah dari sudut kejadian. Dan iradah Allah dari sudut kejadian bukan tandanya iradah Allah dari sudut satu lagi.
Kehendak Allah dari sudut satu lagi ialah iradah syar'iyah. Kehendak Allah dari sudut syarak, dari sudut agama, dari sudut syariat. Maknanya orang buat jahat, Allah tak pernah suruh pun buat jahat. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh orang buat jahat, walaupun ada orang buat jahat dan dia berlaku dengan kehendak Allah. Allah tak pernah suruh. Yang Allah suruh buat baik. Maka kehendak syariat ialah apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi SAW suruh, apa yang Allah Ta'ala wahyukan dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis. Maka itulah kehendak Allah dari sudut syariatnya. Boleh faham? Walaupun Allah wujudkan orang jahat, orang kafir, orang berzina, orang minum arak, orang berjudi, ada. Dan dia tak ada orang bila nak berzina tiba-tiba kaku, tak boleh nak buat maksiat tersebut. Ada orang bila nak curi terhalang tangan dia, lumpuh tangan, tak boleh nak ambil. Tak ada. Allah Ta'ala berkehendak kalau nak buat jahat, sila. Tapi dari sudut syariat, Allah tak pernah suruh pun buat jahat. Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain. Kami tunjuk belaka, mu nak buat jahat buat sila, nak buat baik dalam Ramadan. Nak buat jahat pun boleh, nak buat baik pun boleh. Sebab tu beza dua iradah ni, iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kehendak Allah dari sudut kejadian. Ada orang macam tadi Dhimam bin Tha'labah ni, orang Badui tuan-tuan, Badui, tahu Badui, orang kampung. Sehingga dalam hadis tu, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang saya baca tadi, perawi dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik cerita, kami dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kami malu nak tanya Nabi soalan-soalan hak kita kata soalan apa basic lah. Soalan tu kadang-kadang malu, segan nak tanya. Tapi kami sangat suka kalau ada orang datang daripada luar Madinah, datang tanya Nabi, sehingga kami boleh ambil faedah, kami dengar soalan tu. Jadi Dhimam bin Tha'labah ni Badui. Jadi dari sudut kejadian kauniyah dia adalah Badui. Tapi dari sudut iradah syar'iyahnya, dia dengan kehendak Allah yang syariat, dia tidak Badui, dia tidak kampung, malah dia hebat. Jadi kita ni jangan jadi terbalik. Ada orang dari sudut kauniyah dia fakir, miskin. Allah takdirkan dia lahir ke dunia di bumi Afrika. Makan tak ada, minum tak ada, tempat tinggal payah. Siapa yang minta untuk lahir di Afrika? Dia pun tak minta, sebagaimana kita tak minta lahir di Malaysia. Dari sudut kauniyahnya, kejadiannya Allah takdirkan dia lahir situ. Tapi dari sudut syariat, dia walaupun begitu keadaan dia, tak cukup makan, tak cukup minum, hafal Quran, hafal hadis, salat Masya Allah, baca Quran sedap, tajwid cukup. Kampung dari sudut kejadian, tapi moden, ile. Orang Kelantan kata ile. Tahu ile? Bahasa Kelantan ni ile. Bandar lah ile ni. Dia kalau hulu ni belah-belah Kelantan, belah-belah Kuala Musang, belah Jeli, kita panggil orang hulu. Ile ni air tu turun mudik ke naik ke Kota Baru. Kota Baru tu ile lah. Jadi ile ni bandar, kita panggil ile dia. Ile ni maknanya ile, bandar. Maknanya ada orang kampung dari sudut kejadian, tapi dari sudut amal ibadah dia bagus. Dari sudut kejadian dia bagus. Jangan jadi sebaliknya. Kita hidup dari sudut kejadian cukup bandar, cukup moden. Rumah besar, kereta besar, kasut kilat, blazer lagi, kot lagi, macam-macam ada.
Bukan main-main punya. Dari sudut kejadian kauniyahnya Allah bagi kat kita, mantap. Tapi bila ukuran syariat, kita pula badui. Orang suruh baca Quran, kita dengan Afrika tadi bisa dia. Orang suruh baca hadis, tak tahu apa buta orang ni, tak tahu satu perkara pun orang dah hafal. Dan Allah Azza wa Jalla akan ukur kita dari sudut kehendak yang mana? Dari sudut syariat Allah ukur kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, apabila Allah uji dia dengan kesenangan, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah bagi kepada dia nikmat, fayaqulu rabbi akraman, lalu dia kata Allah muliakan aku. Wa amma, dan apabila idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, Allah uji dia lalu Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia kata Allah hinakan dia. Ukuran manusia, Allah Ta'ala jawab, kalla, tidak begitu. Allah Ta'ala tidak mengukur manusia dengan tahap keduniaan dia. Allah tidak ukur manusia dengan tahap kauniyahnya dia. Seorang manusia tidak akan dihukum oleh Allah andai dia dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin, andai dia dilahirkan dalam sebuah keluarga kafir sekalipun, dia tidak dihukum. Tapi kalau dia hidup tidak mendengar kehendak syar'iyahnya Allah, itulah yang dia akan dihukum. Sebab tu dari sudut kejadian ni macam-macam Allah Ta'ala takdirkan. Umat Islam perpecah. Boleh dah nak elak? Tak boleh. Malah umat Islam berpecah lebih dahsyat daripada Yahudi, lebih dahsyat daripada Nasrani. Nabi SAW minta dah dengan Allah, umat dia jangan pecah. Allah Ta'ala tak terima. Malah Nabi kata Yahudi pecah 71 golongan, Nasrani pecah 72 golongan. Umat ni akan pecah 73 golongan. Pasal apa? Itu kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak begitu? Sebab kita hidup dalam ujian Allah. Allah nak tengok kita macam mana. Allah nak pilih orang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia sangka senang-senang je nak kata aku beriman kepada Allah dalam keadaan Allah tidak uji mereka? Apa mereka sangka mereka tidak akan diuji oleh Allah? Allah akan menguji manusia. Lalu Allah berkehendak umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah kepada 73 kumpulan. Itu dari sudut iradah kauniyahnya Allah. Dari sudut kejadian macam tu, kita nak minta umat ni buat apalah, pecah dulu habis umat ni. Bersatulah kita. Apa semua ni Melayu pecah, bukan Melayu je pecah, umat ni pecah. Kehendak Allah. Tapi jangan kita bergantung kepada nak buat macam mana kehendak Allah. Memang Allah dah takdir macam ni. Kita jangan lupa Allah akan adili kita pada satu sudut yang lain. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Betul buat kamu berpecah, tapi aku suruh macam mana? Hak Nabi suruh macam mana? Nabi SAW kata apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur di kalangan kamu akan melihat perselisihan yang banyak.
Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lain. Lalu Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Maka dalam Ramadan, bila kita nak beramal, akan wujud macam-macam orang datang cadang kita buat macam tu, cadang kita buat macam ni, suruh kita zikir macam tu, suruh kita zikir macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kita dapat kelebihan yang berganda yang benar, kelebihan berganda yang benar, ada juga kelebihan berganda tapi yang scammer. Yang scammer, dia kata tarawih malam pertama Ramadan begini pahala dia, tarawih malam kedua begitu pula pahala dia. Kan dulu ada kan senarai kelebihan solat tarawih. Mungkin maksud dia tu bagus, nak ajak orang datang tarawih. Nah, sampai ada 20 malam, 20 rakaat sampai malam, sampai 30 malam rakaat. Malam pertama macam ni, malam kedua macam ni, malam ketiga. Setiap malam habis 30, pahala dia kalah malaikat. Tapi itu fadilat scammer. Scammer. Pasal apa? Sebab tidak benar. Yang kata tu bukan Nabi, yang datang tu bukan wahyu. Dia reka sendiri supaya nak galakkan manusia buat ibadat. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dalam agama mesti kembali kepada sumber yang sahih. Bila datang orang mengajak kita kepada amal-amal ibadah dalam Ramadan, maka kita mesti faqih, kembali kepada kaedah agama yang sebenar menurut panduan dari Allah dan juga Rasul. Maka dalam Ramadan, apa yang kita nak buat? Kaedahnya, bila nak cari pahala besar, dengan apa yang kita dah sebut tadi, biar kita ni jadi orang bandar pada kejadian, bandar juga dari sudut agama. Jangan bandar pada sudut kehidupan. Rumah je besar, kereta je mewah, pakaiannya cantik, ibadat dia bedui. Jangan. Kena kembali kepada agama. Baik, dari sudut kaedah beribadat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita nak buat sesuatu amalan, kita cari fokus dalam Ramadan ni amalan-amalan hak betul-betul fadilat dia berganda. Apa dia kelebihan amalan yang paling utama? Kaedah dalam beribadat nombor satu ialah perkara yang fardu. Letaklah mana-mana pun, bulan mana pun, kaedah dalam beragama, apa yang Allah paling suka adalah perkara yang fardu. Siapa kata? Allah sendiri kata. Mana kita tahu? Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, menukilkan dari Allah bahawa Allah berfirman, yakni dalam hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada seorang pun hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, lebih aku sukai daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Itu nombor satu sekali. Jadi bila datang Ramadan, kalau kita nak cari pahala, nombor satu sekali, jaga betul-betul amalan yang wajib. Apa dia amalan wajib nombor satu? Solat 5 waktu. Lepas tu puasa Ramadan. Lepas tu bayar zakat. Ni hak fardu dah ni. Dan di saat kita melaksanakan yang fardu tu, kita buatlah dengan sifat sebaik-baik cara, berdasarkan petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salat fardu 5 waktu, kalau boleh berjamaah di masjid. Datang rebut saf yang pertama, sempat takbiratul ihram dengan imam, dan sempurnakan sifat tamakninah dia. Kalau kita boleh pula tambah dengan doa iftitah yang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kadang-kadang kita ni nak cepat dalam salat fardu, nak cepat, sehingga ada orang meninggalkan yang fardu dituju lebih daripada yang sunat. Ini kita sebut nanti kalau ada masa. Jadi kefarduan ni nombor satu, ataupun amalan ni nombor satu yang paling Allah suka adalah kefarduan. Kalau orang tu puasa tapi dia tinggalkan fardu salat, maka kita kata Allah tidak berkehendak kepada puasa dia. Kerana ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak tinggalkan perbuatan dusta, man lam yada'a qawla zur, siapa yang tidak tinggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, wal jahla, dan kebodohan, makna buat maksiat, buat benda-benda tak baik dalam Ramadan, Allah Ta'ala kata falaysa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ada kalau dia sembahyang tak, rajin puasa, kita jawab kefarduan solat lebih utama daripada kefarduan puasa. Kemudian ada zakat yang wajib yang lebih utama daripada sedekah-sedekah yang biasa. Zakat lebih utama daripada sedekah yang biasa. Kemudian baru mari ranking yang kedua dari sudut ibadat. Apa dia? Benda-benda sunat. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Benda-benda yang sunat, dan selamanya benda sunat ni tidak boleh mengalahkan yang wajib. Yang sunat contoh mana? Salat rawatib, hak sahih, salat tarawih. Tapi jangan sampai kita mendahulukan yang sunat lebih daripada yang wajib. Sembahyang tarawih penuh, sembahyang fardu kurang. Paling kritikal sekali sembahyang maghrib, kritikal. Bulan Ramadan ni tiba-tiba sembahyang maghrib jadi kritikal. Sebelum ni sembahyang maghrib adalah 4 saf, 5 saf. Mari Ramadan 2 saf. Gimana ni? Sembahyang rumah. Kenapa sembahyang rumah? Tak bolehlah nak buka puasa dengan anak-anak. Tak salah mari buka puasa dulu di masjid, makan kurma, makan kuih semua, solat berjamaah, balik makan rumah. Salah? Tak salah. Tapi orang ni dia dipesongkan daripada amalan yang utama. Kena ingat syaitan ni dia ada 3 skill. Banyak lagi kita boleh sebut, utama 3. Pertama, memesongkan manusia daripada ibadat pergi kepada maksiat. Jangan buat ibadat pergi buat maksiat. Yang tu skill nombor 1. Skill nombor 2, daripada buat ibadat palingkan manusia daripada ibadat pergi kepada benda-benda mubahat. Dia tak buat maksiat tapi dia leka dengan benda-benda yang harus. Orang saya mari kita pergi ngaji. Oh tak boleh, hari ni aku ada pergi mancing. Mari kita pergi ngaji. Tak boleh, hari ni aku main golf. Dosa tak dosa, tapi dia telah meninggalkan ibadat pergi kepada benda-benda yang mubah. Ada lagi, dipesongkan daripada ibadat yang utama kepada ibadat yang kurang utama.
Patutnya dia ni kalau jaga solat fardu di masjid 5 waktu begini A++. Tapi syaitan kata tak payahlah, mai jadi rumah pun sah juga. Akhir sekali dia tinggal kelebihan datang ke masjid saf yang pertama, takbiratul ihram, duduk belakang imam, macam-macam fadilah disebut oleh Nabi, tinggal saja. Ada orang dia kurangkan kualiti ibadat yang wajib demi memberi laluan kepada yang sunat. Sampai setengah-setengah tu semayang isyak pendek. Pasal apa? Takut tarawih nanti tak sempat pukul 10 berhenti. Kita dah letak target pukul 10.30 sini pukul apa habis? 10.30 10 suku. Kita dah letak target 10 suku mesti habis. Tak imam pun Allahu Akbar, baca solat isyak tu pendek je. Pasal apa? Nak memberi laluan kepada yang sunat. Kenapa? Andai kata dia jaga benda fardu isyak, gini dia buat, dan dia ringkaskan yang sunat, itu lebih utama daripada dia panjang solat sunat, dia ringkaskan solat wajib. Jaga kualiti solat. Tu imam salah baca solat fardu. Solat fardu tu imam baca panjang. Nah, macam subuh tadi, apa tu imam baca panjang. Dia berkata, berat tu imam ni, panjangnya baca, sekadar pendek je, mari dia baca panjang. Tapi solat tarawih kita berjam-jam kita boleh berdiri. Solat fardu tu biar sempurna, cantik. Contoh lain, ada juga dalam bacaan ibadat, setengah-setengah orang tu dia sanggup pendekkan selawat dalam solat. Sebab apa? Sebab nak selawat di luar salat. Tahiyat tu baca tahiyatul marhum, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pasal apa? Lepas tu sallallahu wasallam alaihi. Mana lebih utama? Selawat dalam salat ke atau selawat di luar salat? Nampak tak tuan-tuan fiqh kita dalam ibadat? Sebab kita tidak letak ukuran ibadat kita sesuai dengan kehendak syariatnya Allah. Allah berkehendak macam mana, Nabi SAW suruh macam mana, itu ukuran kita. Bukan ikat selera kita. Aku sedap semaya gini, semaya tarawih tu imam sedap, semaya isyak tak apa, buat rekat-rekat tak apa dah. Tahiyat kita lupa dalam tahiyat tu, dalam tasyahud adanya selawat, dalam tasyahud adanya doa yang Nabi SAW suruh kita berdoa. Ini siapa pekat kalau tak imam tahiyat lama ke dia umai tengok jari dia tak awak gapo, aku nak baca gapo lama tu imam siap kutuk lagi tak imam dalam hati. Padahal itu waktunya kita berdoa kepada Allah. Neraca agama mesti kembali kepada urusan Allah dan Rasul, baru betul. Kalau tidak, dia adalah skema agama. Jaga yang utama, jaga yang utama, jaga yang ibadat. Zikir bagi contoh. Dalam kita nak berzikir kepada Allah, apa yang sebaik-baik zikir dalam Ramadan? Tak ada Quran. Allah dah pilih Ramadan sebagai bulan turunnya Quran. Allah pilih. Sehingga Nabi SAW mari Ramadan, Quran tu Nabi baca dengan Jibril setiap kali Ramadan. Sahabat-sahabat lain datang Ramadan, Quran. Dan kita kena ingat dua perkara ibadat yang akan jadi pembela, peguam bela kita di hari akhirat kelak. Di saat dakwaan ada terhadap kita di mahkamah Allah Azza wa Jalla, yang akan defend kita ialah puasa dan apa dia? Quran. Disebut dalam hadis yang sahih, dua perkara akan bantu manusia di akhirat kelak. Pertama puasa, kedua Quran. Puasa kata ya Allah dia siang hari tinggal makan minum, aku dah hari begini. Quran kata ya Allah malam hari dia tak tidur, dia baca aku. Dua-dua kata ya Allah tolonglah dia.
maka Allah syafaatkan, Allah bagi keselamatan dengan berkat syafaatnya puasa, dengan berkat syafaatnya Quran. Quran, baca Quran. Tapi ada orang hilang keutamaan ni. Dia masuk jarum-jarum yang tersembunyi, yang halus, sehingga akhirnya dia lebihkan qasidah. Saya baru dengar tempat kita ada orang sebut, dia kata duk solat Jumaat semana duk baca. Ingat kau baca gapo laju? Rupa-rupanya baca qasidah sebelum daripada solat Jumaat. Kenapa tak baca Quran? Dipalingkan daripada yang utama kepada yang kurang utama. Zikir, kita ada zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Macam zikir pagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sahabat atau isteri Nabi waktu zikir daripada pagi sampai duha, duduk tempat solat dia, tak bergerak. Bila Nabi balik, daripada tadi kamu zikir. Yalah, Nabi kata aku baca 4 perkataan 3 kali. Di sisi Allah lebih berat timbangan yang aku baca daripada apa yang kamu baca tadi. Berganda pahala. Seringkas zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ahabbul kalami ilallah, sebaik-baik perkataan yang Allah paling suka. Nabi kata Allah paling suka 4 kalimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tiba-tiba ada mari ajar benda lain pula. Tak payahlah zikir, kita zikir tu banyak payah. Baik kita zikir Allah, 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 Allah. Bukan soal boleh tak boleh, tu cerita nombor 2. Perbahasan ulama tu panjang. Zikir boleh ke tak boleh, zikir Allah, 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 Allah. Kita malah nak bahas bab boleh atau tidak boleh, tu cerita panjang, polemik tak akan habis. Tapi kita punya point ialah mana kedudukan zikir tu nak banding dengan zikir yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, Nabi kata di akhirat nanti memenuhi timbangan mizannya Allah. Dan kalimah subhanallahi walhamdulillah dalam hadis yang sahih, Nabi kata tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Pahala dia bila kita kata subhanallah, bila kita kata alhamdulillah, penuh langit dan bumi ni dengan pahala, disebabkan kita ikut kehendak syar'iyahnya Allah. Tak faham dah ni. Jadi kalau dalam Ramadan ni kita sibuk dengan benda-benda amalan-amalan kecil, amalan-amalan hok remeh ni, ada kata boleh pahala, ustaz, ada kata tak boleh pahala, tinggal hok kata hok boleh, hok ni, hok khilaf-khilaf ni tinggal. Kita tuju hok betul-betul confirm, hok betul-betul daripada Allah dan Rasul. Quran, siapa nak kata dia khilaf? Baca je. Zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak, fadilat dia berganda tuan-tuan. Tapi ingat, macam saya sebut tadi, syaitan dia ada 3. Orang jahil dia alih daripada ibadat pergi kepada maksiat. Moga dia jahil, tak tahu apa, nafsu dia menguasai. Tu orang jahil. Orang yang malas, dia pergi kepada daripada orang panggil ibadat, pergi kepada mubahat, benda-benda harus. Tapi syaitan bagi orang-orang yang rajin tapi tak ada ilmu, rajin tapi tak ada ilmu, syaitan boleh alih daripada amalan yang besar fadilat dia kepada amalan yang rendah fadilat dia. Ibarat tuan-tuan kita buat cabutan bertuah dekat surau, nombor 1 iPhone hak terbaru, berapa nombor 12 dalam ni iPhone hak terbaru, 12 ke 13 tu tak tahu, sumpah pakak tak tahu kita moga iPhone hak mahal sekali itulah nombor 1. Hak nombor 2 hadiah motosikal, hadiah nombor 3 basikal, nombor 4 hadiah gapo, puyuk lah, puyuk periuk. Hadiah nombor 5 pergilah senduk ke barang-barang hak beli kedai ku RM2 tu.
Kita bermari-mari tekan hak ikut RM2. Logik ke dalam akal kita mikir? Ada hadiah bertuah ni iPhone hak terbaru dengan juga hak barang ikut RM2. Hadiah sama dua hadiah, tapi dia pergi, saya nak hak ikut. Mu tak ada iPhone, tak ada iPhone. Kita kata pelik dia ni. Ibadat yang besar pahala ada, tapi kita duk buat ibadat-ibadat yang kecil. Ramadan ni festival ibadah. Quran baca. Zakat apa paling wajib? Apa zakat paling wajib? Dalam Ramadan ni ada tak zakat wajib? Ada kan? Zakat apa? Zakat fitrah wajib. Walaupun dia RM7 je dia wajib. Jadi RM7 zakat fitrah lebih afdal daripada RM700. Kita pun taja orang buka puasa malam ni, buka puasa kita taja. Berapa sini satu malam? Tajaan Ramadan. 1,000. 1,200. 1,200. Dia pun, "Ustaz, saya nak taja satu malam, RM1,200 saya bayar." Mari waktu zakat fitrah, saya tak ingat Ustaz nak bayar. Sesungguhnya RM1,200 untuk iftar itu, nak banding RM7 zakat fitrah, hak ni lebih Allah suka. Sebab hak ni hak difardukan, hak tu adalah sunat. Sebab tu bab zakat fitrah ni tuan-tuan, jangan ikut orang panggil waktu kita beli Shopee. Tahu beli Shopee cari hak Shopee kan, kita cari hak mana kita cari? Hak murah sekali. Dia pergi tanya Tok Iman, "Tok Iman nak bayar zakat fitrah, okey, dan mau nak bayar ke berapa?" Dia pun tanya Tok Iman, "Boleh bayar ke berapa?" Tok Iman kata ada 7, ada 14, ada 21. Kalau boleh gitu saya ambil RM7 ya. Dia pilih hak paling murah, sedangkan itu ibadat yang Allah paling suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa adanya 7, 14, 21 ni? Kerana asal pada zakat fitrah dibayar dengan makanan. Apa hak kita makan, hak tu hak kita bayar. Kalau kita makan nasi, kita bagi zakat beras. Kalau kita makan roti, kita bagi gandum. Kalau kita makan kurma, bagilah kurma. Kita bagi dengan makanan ruji penduduk setempat. Betul tak? Itu asas. Nabi suruh bayar macam tu. Even dalam mazhab Syafi'i pun wajib bayar zakat fitrah dengan makanan. Kalau tuan-tuan ingat, boleh flashback balik dulu tahun 60-an, tahun 50-an, nak masih hidup lah. Kalau dekat kampung-kampung dulu, tolak beras ni, atas beras rumah Tok Imam. Dia stage pertama bayar zakat, setiap orang bawa beras pergi bagi Tok Imam. Penuh beras rumah Tok Imam. Lepas tu Tok Imam kena akad pula pergi ke majlis agama. Zaman dulu kenderaan berpayuh apa semua, nak tunggu lori hak majlis agama mari kutip-kutip beras rosak dulu. Kemudian tukar cara. Macam mana? Nolak beras. Tahu nolak beras. Tok Imam sedia beras rumah dia. Mari aku nak bayar zakat berapa? Okey, kira-kira berapa? Mungkin nak bayar 5 kilo beras. Okey, Tok Imam jual beras dia 5 kilo, orang tu beli. Orang tu bayar aku Tok Imam dengan beras, Tok Imam pun ambil. Tok Imam pun dapat beras, dapat duit. Orang tu mari beras yang sama, Tok Imam tu jual pula. Pasal apa? Naknya bayar dengan beras. Sebab apa? Sebab itu asas kepada syariat. Nabi suruh bayar, mazhab Syafi'i pun lagu tu juga. Tapi lama payuh gitu. Dia mari akhir sekali buat keputusan, kita ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang kata boleh bayar dengan nilaian makan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi Hanafi boleh. Tak apalah, keluasan fiqh tu boleh, selama daripada ahli sunnah wal jamaah, mudah-mudahan. Tapi kalau nak cari yang afdal, kembali kepada yang asal. Macam mana nak kembali kepada asal? Tengoklah beras apa kita makan. Makan beras tempatan, bayar RM7. Makan beras import, bayar RM14. Makan beras panjang, basmati, herboponi, bayarlah RM21. Ni time makan macam cari hak mahal sekali. Time bayar zakat cari hak murah sekali. Berapa tak ingat? RM7. RM7.
Dia rumah makan lebih pada RM21 sekilo hari makan. Iradah syar'iyah, kita kena kehendak syariat tu macam mana. Jadi tuan-tuan balik ni buka tong beras tu, tengok beras apa orang makan. Ada waktu saya duduk di orang Arab, dia mazhab Hambali. Mazhab Hambali serupa dengan mazhab Syafi'iyah. Dia bayar dengan beras lah. Dia mari kat tu, dia bagi kat kita, ustaz ni beras. Saya tengok satu pack 3 kilo tu, harga dia lebih kurang RM49 beras basmati hot grade. Sungguh lah. 3 kilo tu bersamaan dengan dekat RM50 lah. Dia cari beras hot mahal. Hot tu dia makan. Dia suruh beras tu ke saya, ustaz, saya bayar zakat fitrah untuk keluarga saya. Dia bagi 4 pack. 4 pack kali 50, 200 untuk 4 orang. Saya kebetulan masa tu kita bertugas jadi imam juga. Ambil beras tu bagilah kepada orang miskin. Kita bagilah beras tu, muka zakat fitrah ni untuk orang fakir. Kita bagi tu orang miskin. Ya Allah ustaz, saya tak pernah makan beras sedap lah macam ni. Itulah betul zakat fitrah. Kita bagi apa yang kita makan. Pasal apa? Sebab itu adalah kefarduan yang Allah fardukan. Kita nak yang terbaik dalam benda fardu. Kalau sunat kita boleh tajur sedekah ni 1,200 satu malam. Jangan tiba-tiba zakat fitrah pergi bayar RM7. Malu. Malu kalau bayar RM7. Kita sekali makan RM10 tak cukup. Kalau kita kedai mamak makan seorang berapa lah ni? RM15 sekepala. Kalau makan nasi kedai mamak lah RM15 satu kepala. Kalau makan 10 anak, 5 orang anak, RM100. Main-main kita buat keluar. Mari tiba-tiba bak zakat ni, berapa tak iman hak murah sekali. La ilaha illallah. Kita tak ukur kehendak syariatnya Allah. Kita buat agama ni mengikut selera kita. Aku buat ni macam ni tak apalah, Tuhan pandai-pandai lagi pahala. Tuan-tuan, Ramadan waktunya untuk kita mengubah diri kita. Di mana posisi diri kita pada perintah Allah dan Rasul. Yang tu kita kena tengok. Hak Allah Ta'ala suruh, hak Nabi suruh, aku duduk mana daripada tu? Nabi suruh baca zikir sekian-sekian, aku baca dah ke tak lagi? Nabi suruh baca Quran, aku baca dah tak lagi? Kita ikut ukuran kita. Jangan sampai orang lain kita lebih dahulukan lebih daripada Allah dan Rasul. Tak boleh ustaz saya ajar macam tu. Ustaz ajar tu, kita tanya dulu apa sandaran dia, apa hujah dia, apa dalil, supaya kita tahu dia sama dengan kehendak syariatnya Allah. Jadi conclusion kita ialah, biar kita badui dari sudut keduniaan, tapi kita adalah orang yang hebat, mantap dari sudut agama. Jangan kita orang yang mantap dan hebat dari sudut dunia, tapi kita adalah kampung dari sudut agama. Baduilah di dunia, tapi biar kita orang yang hebat dan mantap dalam agama. Kita hafal Quran, kita baca hadis, kita baca zikir-zikir yang afdal, kita hafal doa-doa Nabi SAW yang Nabi ajar. Itulah caranya kita mendatangi ataupun menjalani Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Minta maaflah dalam panjang sikit sebab hari ni kira tak makan pagi kan. Jadi bolehlah ambil kota makan pagi tu. Tapi kalau nak makan juga selekeh lah. Nak macam mana tu? Tak ada dah makan pagi. Sebab tu kita kira sarapan rohani kita hari ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada jiwa dan rohani kita untuk kita berada di atas landasan agama sesuai dengan kehendak Allah dan juga Rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.